Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and also very good morning to all of you. Semoga semua orang kekal bersemangat dan terus berusaha untuk belajar dengan baik. Hari ini kita akan buat satu perbincangan berkaitan dengan soalan exercise extra yang kedua bagi topik recombinant DNA technology. Untuk soalan yang kedua ni, dia menunjukkan kepada kita tentang figure number 2. So this is a figure number 2. And then dia akan bagi satu perkara penting yang di sini dinyatakan sebagai section in steps of gene cloning. Highlight perkataan steps in gene cloning. Seperti yang kamu maklum sebelum ini, step in the gene cloning ada 5. Bermula dengan isolation, diikuti dengan cut, diikuti dengan insertion, diikuti oleh transformation and amplification, dan ditamatkan dengan screening. Mari kita tengok pada gambar ini. Diberi dua benda berkaitan dengan host cell. So this is a host cell and this is also the host cell. This is host cell with recombinant DNA, while this one is a host cell without recombinant DNA. Kedua-dua host cell ini diculturekan dalam satu medium yang mempunyai ex-gal and antibiotik. So sekiranya gambar ini diberi dan diberikan kat sini satu medium ex-gal and antibiotik, dan dia ada dua jenis host cell yang diculturekan di sini, dan dia akan bagi dua indikator, satu di sini dan satu lagi berwarna cerah. So maka apakah step ini? Step ini dinamakan sebagai screening. Yang kedua, what is the purpose of the step in 1A Roman? Use antibiotic and ex-gal during gene cloning procedure. So apakah fungsi ataupun apakah keperluan untuk step screening ini? The purpose of the use antibiotic. Untuk penggunaan antibiotik, dia digunakan untuk distinguish, menentukan the host cell that take up plasmid from the host cell that not take up plasmid. So fungsi antibiotik untuk mengenal pasti host cell mana yang ambil plasmid dan host cell mana yang tidak mengambil plasmid. Host cell yang mengambil plasmid, dia akan survive. Manakala host cell yang tidak mengambil plasmid, dia akan death. Dia akan mati. So yang survive mengambil antibiotik, yang survive mengambil plasmid ini akan mampu bertahan dengan antibiotik. Berikutnya, the presence of ex-gal. Ex-gal ni adalah medium menggunakan galactose. They are used to distinguish colony of host cell with recombinant plasmid from the those with a non-recombinant plasmid. Dia akan menentukan mana satu host cell yang membawa recombinant plasmid berbanding dengan host cell yang tidak membawa recombinant plasmid. Host cell yang membawa recombinant plasmid akan berwarna putih, white, manakala host cell dengan non-recombinant plasmid akan berwarna blue. That's why procedure screening ini dinamakan sebagai blue-white screening procedure. Kamu, saya harap dapat menjawab dengan baik soalan yang susah ini ya. Soalan yang ketiga, define recombinant DNA. So recombinant DNA adalah segment of DNA from different source. From different source. Ada perkataan DNA from the different source, satu markah, dan markah yang kedua adalah dia akan combine secara in vitro. Dia akan disatukan, different source ni akan disatukan secara di luar sel. In vitro ni maksudnya di luar sel, dalam test tube. How does recombinant DNA is generate? Markahnya 5. Banyak markah ini. Soalan ini adalah satu soalan berbentuk short essay. Jawapan essay pendek. Apakah 5 markah tersebut? How recombinant DNA generate? The recombinant DNA generate apabila gene of interest and the vector are isolate. This is 1 mark. Kamu isolate vector, kamu isolate gene of interest. Kemudian gene of interest and also the vector cut by the same restriction enzyme. Tak ada perkataan same salah. So perkataan same mesti ada, baru betul ya. They are cut by the using same restriction enzyme. Ini penting untuk forming complementary sticky end. Kemudian the target DNA insert into the plasmid. Dan they are sealed by using DNA ligase. So kesemua benda ni adalah 5 markah. Maka terbentuklah recombinant DNA apabila target DNA insert into the vector sealed by DNA ligase, maka tamatlah proses untuk membentuk recombinant DNA.
Soalan yang terakhir tanya kamu, 3 tools. Apakah bahan-bahan yang diperlukan, keperluan ataupun perkakasan yang diperlukan untuk membentuk rekombinan DNA? Yang pertama, kita perlu target DNA. Saya tak guna perkataan gene of interest. Untuk tools untuk buat rekombinan DNA mesti target DNA. Ya, target DNA insert into the vector. Yang kedua, vector. Untuk membentuk pula rekombinan DNA juga perlukan host cell. Yang ketiga yang keempat diperlukan restriction enzyme. Dan yang kelima adalah DNA ligase. So pilihlah antara kelima-lima ni yang mana untuk dapat 3 jawapan ini ya. So 3 markah. So I hope kamu dapat faham dengan baik bagaimana skema ini dilengkapkan. So kamu jawab soalan short essay dalam bentuk essay ya. Jangan jawab dalam bentuk yang saya buat ni. Ini adalah point untuk kira markah. So kamu buat dalam bentuk essay. Ni adalah soalan short essay 5 marks. So that's all on our discussion for the second exercise. So I hope kamu dapat faham dengan baik. So bye.